Mesti ramai yang nak jadi influencer ataupun pepengaruh. Ramai orang kenal, ramai orang ambil gambar. Best ke jadi influencer ataupun pepengaruh ni? Di sini aku cerita kat korang. Okay, sebelum korang nak jadi influencer, korang kena tahu basic dia dulu. Ataupun orang kata nak kena create profile. Create profile tu macam mana? Korang kena ada nama ataupun contact untuk korang grow lah, untuk naik. Dan sebelum korang jadi influencer ataupun korang nak buat konten, korang kena ada device yang sesuai lah. Takkanlah korang nak buat konten tapi kamera macam duduk kat genting. Tak boleh lah macam tu. Ramai yang cakap, oh jadi influencer ni senang, duduk depan kamera, bercakap je ataupun buat live, tahu-tahu ada duit. Tahu-tahu ada duit. Tak, korang salah. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab sebelum kau nak create konten, kau kena fikir ataupun kau kena ada konten lah, kena ada idea untuk kau buat satu konten tu walaupun 20 saat ataupun 30 saat, tapi idea tu sangatlah susah nak dapat. Apatah lagi video yang seminit ataupun 3 minit. Kadang-kadang idea tu kadang-kadang kau fikir dekat sehari atau 2 hari. Tu basic dia. Idea tu pun dah susah nak dapat. So jangan ingat nak jadi influencer ataupun pengaruh ni senang lah. Tapi ada juga kebaikan dia untuk jadi influencer ni. Kerja tak susah, tak berat, tapi mental health korang penat lah. Korang punya otak sebab korang banyak memikir. Contohlah korang nak jadi content creator as lawak. Macam mana korang nak buat lawak bagi orang gelak? Tak semua lawak orang boleh gelak. Macam main motor, nak jadi influencer, motor mesti kena set up padu-padu. Betul tak? Korang nak jadi contohlah macam apa, ikon pemotoran, motor mesti korang kena padu. Motor mesti kena placing habis. Baru lah orang-orang nak follow korang kan. Tapi nak bagi motor korang padu, nak kena ada apa? Nak kena ada modal. So modal tu mana? Korang kena carilah duit sendiri. Tak semua influencer ataupun pepengaruh ni dapat sponsor. Kau buatlah motor ni, kau buatlah motor kau macam ni. Tak semua influencer macam tu. Korang kena faham tak betul lah. So keburukan jadi influencer ni satu lah. Tak adalah satu, ada banyak. Tapi ni salah satu lah saya petik. Korang punya kesihatan akan drop sikit lah. Sebab korang akan penat berfikir, esok nak buat konten apa, next nak buat konten apa, minggu depan nak buat konten apa, nanti time malam minggu korang keluar nak buat konten apa. Itu korang akan jadi penat. Sebab tak semua orang akan ada idea, petik je dapat idea. Tak semua orang dapat macam tu. As a content creator ataupun pepengaruh, influencer lah, privacy korang akan terganggu sikit lah. Sebab orang dah kenal korang, ada yang keluar, bang nak ambil gambar, padahal nak makan ni. Korang pergi mall dengan family ataupun kawan-kawan kan, bang abang tegur. Itu privacy korang akan terganggu sikit lah. Korang tak ada masa untuk macam nak keluar mall seorang-seorang, tak ada orang kejar. Kadang-kadang korang pun nak ada yang setengah orang kan, nak ada me time, dia nak keluar seorang-seorang, dia tak nak ada orang kacau dia. Tapi bila korang dah jadi influencer, benda tu akan kurang sikit lah. Memang akan ada orang kenal. Itu kalau betul-betul dah hit dan meletup lah. Untuk korang dapat title influencer tu, tak semestinya korang kena ada 1M followers baru korang digelar influencer. Tak cukup orang kata ada followers, and tiap kali contohlah followers korang ada 50,000, tapi bila korang post satu video korang grow sampai 300-400 ribu, itu pun boleh dianggap sebagai influencer. Tapi jangan satu video lah, mostly lebih daripada 2 ataupun 3 video, and followers korang makin meningkat. And then makin lama makin ada orang kenal. Itu baru korang boleh digelar title influencer tu lah. Saya pun tak tahu sangat sebab saya pun baru. Kalau korang buat marketing secara baik ataupun marketing yang tak baik, dua-dua boleh digelar influencer. Untuk kebaikan influencer yang buat marketing yang baik ni, mostly korang akan tengok dekat komen ataupun dekat masa korang buat live lah, ataupun dekat komen video tu. Kalau contoh korang buat marketing yang bagus, ramai yang akan support, ramai yang akan orang kata buat lagi video baru. Melainkan kalau macam korang buat bad marketing, contoh korang buat malam minggu ataupun lumba haram, korang buat benda tu, itu pun dah salah di sisi undang-undang. And then bila korang mengajak orang untuk buat macam lumba haram, tapi korang ni influencer, so korang boleh tengok daripada komen korang lah. Korang boleh nampak daripada situ, korang punya follower korang tu, ada yang akan kecam, ada yang akan support. Tapi once kalau dah kena kecam, maknanya adalah benda yang korang buat silap, ataupun dah boleh digelar sebagai influencer. Nasihat saya untuk korang yang tengok video ni, yang nak jadi influencer tu, korang kena selalu orang kata buat benda baik lah. Sebab once dah jadi influencer ataupun orang yang dah kenal lah, kalau korang kat luar, korang mengamuk ke kan, tiba-tiba korang terpukul orang kat luar ke, sekarang dah zaman moden, korang senang di viral kan. Once kalau dah jadi influencer, orang akan rekod korang, sekejap je nama korang akan terus hilang lah. So nasihat saya, korang kat luar sana mana nak jadi influencer, ingatlah selalulah buat benda baik. Janganlah mengajak orang buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Itulah sedikit nasihat saya. So korang nak jadi influencer ke tak? Cuba komen.